Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 14 Oktober 2021. Saya Janaka Marzaman bersama anda dalam Buletin Pahang. Kerajaan Pahang menyasarkan kutipan hasil sebanyak RM1 bilion menjelang tahun 2023 selepas mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, dengan hasil pendapatan seperti itu, sudah tentu lebih banyak pembangunan dan bantuan dapat disalurkan kepada rakyat. Itu kita punya sasaran. InsyaAllah kita kena fikir, kita kena cari kaedah supaya ianya mendapat dengan, sebabnya bukan mudah sebab kita tidak mau menaikkan hasil ni sebarangan kerana kita tidak mau rakyat yang terkesan akibat kenaikan hasil ni untuk mendapatkan hasil yang tinggi ni. Jadi kita kena buat dengan cara yang berhemah, tetapi kita lebih fokus pada ketirisan, kebocoran untuk menguruskan dengan lebih baik lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis penyampaian bantuan prihatin Pahang BPP kepada penduduk-penduduk daerah Cameron Highlands di Dewan Jubli Sultan Haji Ahmad Shah Tanah Rata hari ini. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Samsudin, Ahli Parlimen Cameron Highlands Yang Berhormat Tuan Ramli Datuk Muhammad Noor serta barisan exco lain. Dalam pada itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warusdi berkata, walaupun berdepan dengan cabaran COVID-19, namun kerajaan negeri telah berjaya mengutip hasil sehingga RM800 juta. Sekarang ni kita dah dapat RM800 juta daripada tahun 2019, 2020 kita dah dapat RM800 juta. Tapi tahun ni kita semua tahu COVID-19 mungkin sedikit sebanyak menjejaskan kutipan hasil kita sebab kita banyak bagi moratorium kepada contohnya PBT, kedai-kedai kita tak kutip sewa sebab mereka tidak boleh berniaga. Jadi ini mungkin sedikit sebanyak lah, tapi kita akan cuba pick up balik lah dengan berbaki lagi dalam 2 bulan lebih ni. Bantuan prihatin Pahang BPP yang dimulakan sejak setahun lalu sudah memasuki fasa keempat menjadi lambang keprihatinan dan kasih sayang kerajaan negeri terhadap rakyat. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, hasil ilhamnya itu menjadi antara pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri untuk membela nasib rakyat. Ini membuktikan kerajaan negeri melihat keperluan rakyat daripada pelbagai sudut dan bantuan yang telah diberikan adalah secara bersasar. Bantuan ini juga merupakan lebihan kutipan hasil kerajaan negeri Pahang yang dikembalikan kepada rakyat untuk menunaikan janji. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis penyampaian bantuan prihatin Pahang BPP kepada penduduk-penduduk daerah Cameron Highlands di Dewan Jubli Sultan Haji Ahmad Shah Tanah Rata hari ini. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Samsudin, Ahli Parlimen Cameron Highlands Yang Berhormat Tuan Ramli Datuk Muhammad Noor serta barisan exco lain. Dalam pada itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warusdi berkata, kemampuan kerajaan negeri dari segi pencapaian yang memberangsangkan memberi banyak ruang untuk menyumbang kepada pelbagai sektor melibatkan pembangunan dan kemajuan negeri. Beliau berkata, baru-baru ini kerajaan telah meluluskan lebih RM700,000 bagi tujuan pendidikan di negeri ini, termasuk program transformasi pendidikan Pahang, bantuan prihatin Pahang dan insentif kecemerlangan STPM 2020. Beliau yakin rakyat dapat menilai segala usaha yang dilakukan dalam membela nasib rakyat dan negeri Pahang mampu dibangunkan sebagai sebuah negeri yang berdikari. Kerajaan negeri hari ini bersetuju menyambung perkhidmatan 543 ahli jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK di Pahang bagi penggal baru 2022-2023 bermula 1 Januari depan.
Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, kesemua perkhidmatan JPKK ini sepatutnya akan tamat pada 31 Disember 2021 nanti. Keputusan ini adalah seperti mana diputuskan pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri pada pagi semalam yang turut menetapkan bahawa penyambungan perkhidmatan ini bagaimanapun terkecuali atas kes-kes tertentu yang memerlukan pergantian. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Kesemua JPKK di negeri ini dianggotai seorang pengerusi dan setiausaha yang dilantik dalam kalangan kepimpinan UMNO setempat. Selain itu, ialah 14 ahli jawatan kuasa AJK terdiri daripada ahli UMNO serta dalam kalangan ahli PAS iaitu Parti Bersama UMNO dalam Gagasan Politik Muafakat Nasional MN di negeri ini. Katanya, menerusi pengumuman awal yang dibuat ini akan dapat memberi kelegaan dan kepastian tentang kedudukan pengerusi, setiausaha dan AJK JPKK setelah menunjukkan komitmen tinggi serta keberkesanan dalam melaksanakan peranan masing-masing semasa penggal 2020-2021. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warusdi berharap mereka dapat meningkatkan lagi komitmen dan peranan pada penggal baru 2022-2023 yang dijangka tempoh lebih mencabar agar rakyat yang diwakili di kampung masing-masing mendapat perkhidmatan sebaik-baiknya. Kesemua penduduk Pahang yang telah mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera telah menerima suntikan mereka. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, pihaknya kini sedang menjejaki sebilangan penduduk yang kemungkinan keciciran daripada mendaftar sebagai penerima vaksin dengan memperluaskan program outreach vaksinasi ke beberapa lokasi tumpuan umum seperti pasar raya dan masjid. Mereka-mereka yang telah mendaftar di MySejahtera, sebahagian besar telah kita suntik semuanya. Tetapi kita yakin masih ada lagi mereka-mereka yang mungkin tidak mendaftar disebabkan oleh masalah kekangan teknologi, berada di pendalaman, tak ada talian telefon dan sebagainya. Jadi kita akan mendekati mereka melalui program sebegini. Jadi contoh di komuniti Jalan Wan Ahjan ini, kita rasa mungkin mereka tidak ada kemudahan teknologi. Jadi kita buat kat sini. Jadi kita akan cuba dapatkan seramai mungkin komuniti di sini juga diberi suntikan tanpa ada yang tercicir, sebab konsep vaksinasi adalah untuk semua. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Mesra Komuniti Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan bersama Pengarah Kesihatan Negeri Pahang mendekati komuniti gelandangan dan rentan di Jalan Wong Ajang Kuantan. Hadir sama ialah Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Nur Azmaliza Kulah, Pegawai Kesihatan Daerah PKD Kuantan, Dr. Muhammad Rahim Sulong dan Timbalan Pengerusi Dapur Infak Ummah Kuantan, Al-Fadil Ustaz Badrul Jamili Kamarudin. Datuk Dr. Nur Azimi berkata sehingga kini pihaknya menerima sambutan baik menerusi beberapa program outreach yang telah dilaksanakan di masjid baru-baru ini dan berhasrat untuk memperbagaikan kaedah pendekatan supaya ianya lebih menyeluruh. Sementara itu, Al-Fadil Ustaz Badrul Jamili berkata hanya kira-kira 20 hingga 30% daripada golongan rentan dan gelandangan daerah Kuantan yang masih belum menerima suntikan vaksin disebabkan beberapa faktor dan kekangan, termasuklah mereka yang enggan menerima suntikan vaksin. Memang ada. Sebab sebelum ni kita ambil dah masa peringkat-peringkat awal dulu vaksin nak dibuat, kita ambil nama memang ada yang tak nak. Yang tak nak isi borang pun. Tapi kita buat syarat pada ketika tu kena isi borang. Jadi isi borang dan sebelum ni memang ada dah lah yang dah dapat vaksin. Yang ada hadir pada hari ini ialah yang tak pergi. Jadi dia ada isu lah tak pergi. Tak ada kenderaan nak pergi. Lepas tu tak ada, kan guna MySejahtera, mereka ni tak ada aplikasi MySejahtera dan berbagai masalah lagi lah. Pahang mencatatkan sebanyak 289 kes baru COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan mencatatkan kes tertinggi. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 76 kes diikuti daerah Temerloh dengan 42 kes.
Manakala daerah Pekan dan Cameron Highlands masing-masing mencatatkan sebanyak 29 kes, Rompin 25 kes, Lipis dan Bentong pula masing-masing dengan 21 kes, Raup 20 kes, Maran 17 kes, Bera 7 kes dan Jerantut pula 2 kes. Pada hari ini, tiada kematian direkodkan dan satu kluster baru iaitu kluster Jalan Industri 9 di Temerloh. Sehubungan itu, JKNP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Justru, pematuhan SOP dan kawalan kendiri perlu diamalkan secara maksimum bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuhi SOP, pasti rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.